Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Semoga semuanya sihat dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan segala perintah Allah dengan melakukan solat dan perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam kehidupan seharian kita. Jangan lupa itu kerana itulah yang akan ditimbang nanti untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar bidang adab, iaitu tajuknya carilah keberkatan dalam jual beli. Jual beli ni biasa anda, Ustaz sendiri pun pernah lakukan, iaitu kita pernah membelilah sebagai pembeli, dan mungkin ada yang pernah menjadi peniaga, iaitu menjual kuih dan ataupun yang lain-lain sebagainya lah. Baiklah, murid-murid, jual beli itu apa? Jual beli itu adalah proses menjual dan membeli barangan antara peniaga dan pembeli mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, boleh tengok balik video ini nanti ulang dan ingat balik apa itu jual beli. Baiklah murid-murid, teruskan. Okey, sebelum itu rujuk muka surat, rujuk buku teks muka surat 177 hingga 180. Okey. Terusnya buka muka surat 178. Okey, baca dan amalkan. Okey, apa yang perlu kita amalkan iaitu adab sebagai pembeli dan adab sebagai penjual. Okey. Sebagai pembeli, okey, anda dan saya Ustaz sendiri untuk membeli, apa adab-adab yang perlu dijaga iaitu membeli dengan berhemah dan berjimat cemat. Jangan boros. Kalau ada duit RM1 nak beli makanan, beli 70 sen untuk membeli, 30 sen simpan. Okey, supaya kamu boleh menyimpan dan untuk kegunaan akan datang. Seterusnya membeli kerana keperluan. Okey, beli yang betul-betul perlu untuk makan ataupun barang keperluan sekolah dan sebagainya. Jangan beli yang barang-barang yang tidak perlulah. Contohnya mainan yang apa-apa mainan yang tidak perlulah. Begitu. Ataupun yang lain-lain yang tidak perlu. Okey, kemudian seterusnya membuat bandingan harga sebelum membeli. Okey, pergi kedai Cik Fatimah, harga pensel RM1.50. Pergi kedai Cik Muhammad, harga pensel RM1. Jadi kedai Cik Muhammad jimat 50 sen. Jadi beli dekat kedai Cik Muhammad. Okey, macam tu. Okey. Ada 3 saja adab sebagai pembeli yang anda kena amalkanlah, iaitu berjimat cermat, membeli ikut keperluan dan membuat bandingan harga sebelum membeli. Okey, seterusnya adab penjual. Okey. Kalau anda sebagai penjual, sama ada jual kuih ataupun sebagainya, ataupun yang lain-lain lah, apa-apa pun, yang penting anda sebagai penjual, apa yang perlu diamalkan iaitu menjaga adab. Apa ada adabnya iaitu yang pertama ikhlas. Okey, ikhlas, jujur dan amanah. Okey, jadi ikhlas ni kerana Allah, kita berniaga kerana Allah, dan kita berniaga ni nak membantu keluarga untuk mendapat pendapatan lebih ataupun untuk sara hidup keluarga dan sebagainya lah. Dan jujur, iaitu jujur dalam urusan jual beli. Kalau timbangan harga 1 kilo, harga sekian-sekian, jadi timbang mesti cukup sekilo. Sebab kalau yang disarankan, apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, lebihkan timbangan tak apa, jangan kurang. Lebih tak apa, kurang jangan. Okey. Kemudian amanah. Kalau ada amanah, contoh menjual barangan orang lain, pastikan betul-betul dijual dan dapat hasilnya. Jangan menipulah, tanggungjawab ke atas barang-barang yang dijual. Okey, seterusnya tidak menipu timbangan. Ini Ustaz yang cakap tadi, iaitu jujur, tidak menipu timbangan. Lebih tak apa, kurang jangan. Okey, tidak menyorok barang. Ini biasanya kalau biasa dia simpan dulu barang, dia simpan lama-lama, bila harga naik baru dia jual, begitulah.
Seterusnya memberi layanan baik, bermanis muka dan berlemah lembut. Okey. Ini sebagai penjual, jangan monyok muka, tak ada mood, muram saja. Itu bukan adabnya lah. Sentiasa bermanis muka, senyum, terjaga kaunter, senyum dan lemah lembut. Terusnya bertolak ansur dengan pelanggan. Kalau ada orang beli, ada minta tawaran turun harga, mungkin kita boleh pertimbangkan selagi ada untung lah. Kalau sudah rugi tu baik, cakap baik-baik, cakap maaf tak boleh, macam itulah. Terusnya tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Contohnya pensel tadi, harga kita beli daripada kilang contohnya 50 sen, lepas tu kita jual RM1, okey lah kan. Kalau kita beli 50 sen, lepas tu jual RM3 ataupun RM5, itu terlalu melampau sangatlah. Jangan ambil untung terlalu banyak. Untung sikit tak apa, banyak, lama-lama banyak juga untung. Okey. Seterusnya menjaga kepentingan pelanggan. Itu sentiasa memastikan pelanggan berpuas hati lah apa yang kita jual itu. Kalau kuih tu kuih yang sedap lah, jangan kuih yang asal ada saja, tak cukup rasa. Jadi pelanggan akan beli sekali saja, lepas tu dah tak beli. Jadi kita akan rugilah. Kita berniaga ni untuk masa panjang, bukan masa sekejap saja. Okey. Itulah adab sebagai penjual. Okey, nanti boleh tonton balik video, ulang balik supaya kamu ingat dan ulang balik. Okey, Ustaz ulang balik, iaitu ikhlas, jujur dan amanah, tidak menipu timbangan, tidak menyorok barang, memberi layanan baik, bermanis muka dan berlemah lembut, bertolak ansur dengan pelanggan, tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak, menjaga kepentingan pelanggan. Okey, itulah adab penjual. Okey, seterusnya. Seterusnya ciri-ciri jual beli yang dibenarkan syarak. Ciri-ciri jual beli yang dibenarkan syarak. Okey. Penjual dan pembeli. Okey, apa yang dibenarkan itu mestilah berakal. Orang gila tak boleh menjual. Okey. Redha bukan paksaan. Maksudnya kita menjual tu bukan kerana dipaksa. Mesti kita redha dan ke atas kehendak sendirilah. Hak milik sendiri. Mesti barang tu hak milik sendiri, ataupun ada yang memberi suruh kita jual barang dia pun boleh, tak ada masalah. Okey. Tiada unsur rasuah, tidak rasuah. Tidak monopoli dan tiada unsur riba. Okey. Tidak monopoli ni maksudnya dia semua barang tu dia beli semua dan dia simpan dulu. Bila orang cari, maksudnya permintaan sangat tinggi. Bila permintaan sangat tinggi, jadi dia jual barang tu terlalu tinggi. Jadi dia sudah monopoli barang itu. Itu yang tidak boleh lah. Okey, tidak monopoli. Okey, tiada unsur riba. Riba ni maksudnya contohnya kita nanti Ustaz akan terangkan lebih lagi pasal riba inilah. Okey. Tiada unsur riba. Okey, seterusnya barang jualan. Barang yang dijual mestilah halal dan suci, mengikut syarat, baik dan berkualiti. Tiada unsur penipuan dan maksiat. Okey, maksiat ni maksudnya benda-benda dosa lah. Contohnya barang-barang yang tidak elok ataupun jual buku lucah dan sebagainya. Jadi ini tidak boleh. Unsur-unsur yang mendatangkan kemaksiatan tidak boleh dijual. Okey, seterusnya bermanfaat dan tidak berbahaya. Macam mana jual pisau? Berbahaya, boleh membunuh. Kalau pisau memang tujuan untuk keperluan rumah, tak apalah. Kalau
tujuan yang tidak baik, contohnya beli pistol tu, tentu nak beli pistol kan, nak tembak orang, nak bunuh orang, itu yang bahaya, tidak boleh lah. Ataupun beli bom dan sebagainya. Okey, dapat diserah terima dan pembayaran harganya diketahui. Okey, dapat diserah terima dan pembayaran harganya diketahui. Okey. Okey, maksudnya harga tu dia mesti ada harga dan bila bayar tu dia tahu harga berapa dibayar. Okey. Okey, murid-murid, Ustaz teruskan tadi iaitu penerangan tentang riba ni. Okey, tiada unsur riba. Riba ni ada dua, iaitu pertama riba kerana berhutang. Contohnya dia berhutang, contoh minjam duit 1,000, kemudian contoh Ahmad dengan Abu. Ahmad dia pinjam duit Abu RM1,000. Okey, kemudian lepas sebulan seminggu, Abu dia minta bayaran balik dengan Ahmad ni. Sepatutnya 1,000 dia pinjam, lepas tu bayar balik 1,000, tapi Abu minta dengan si Ahmad ni RM1,020. Dia tambah RM20. Jadi itu adalah riba yang tidak boleh dalam hutang. Kalau pinjam 1,000 mesti bayar, orang Islam dia mesti pinjam 1,000 bayar 1,000. Tujuannya kita nak membantu orang yang kesusahan. Okey. Kedua iaitu barang-barang ribawi. Contohnya emas, emas dan perak, gandum, garam, barley. Jadi maksudnya benda-benda ini adalah barang-barang ribawi. Bila berlaku pertukaran antara dua ni, maksudnya nak beli apa? Mesti tukar berat sama berat. Maksudnya kalau barley 1 kilo mesti tukar dengan barley 1 kilo juga. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Jadi tak boleh lebih, tak boleh kurang. Macam tu. Dia mesti sama. Kalau pertukaran antara dua ni mesti sama. Barang-barang ribawi ni. Jadi itulah kerana sebab apa? Sebab walaupun barley dia ni tak elok, contoh A ni barley dia tak elok, ni barley elok. Tapi kalau tukar mesti beratnya sama. Okey, berat yang sama, timbangan yang sama. Jadi boleh tukar. Kalau timbangan berat dia ni lain, ni 1 kilo, ni 2 kilo. Kalau bertukar jadi dia haram, tak boleh jadi riba. Okey, itu contoh-contohnya lah. Nanti akan diterangkan lanjut lagi sebagai pengetahuan asas. Itu sajalah yang anda semua tahu. Baiklah, kita teruskan info ini, maklumat tambahan. Riwayat daripada Tirmizi, At-tajirus sudukul aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Maksudnya peniaga yang jujur dan amanah bersama-sama dengan para nabi, siddiqin dan golongan yang mati syahid. Jadi kalau anda sebagai peniaga ataupun peniaga suatu hari nanti, jadilah peniaga yang jujur dan amanah supaya kita bersama-sama dengan para nabi nanti. Baiklah, kita teruskan lagi. Ada muka surat 179, iaitu baca dan bincangkan, iaitu kelebihan adab berjual beli. Baiklah murid-murid, sebagai anda dah tahu tadi apa itu jual beli, apa itu adab jual beli, pembeli, ada penjual, dan barang yang boleh dijual dan tak boleh. Jadi apa kelebihan adab jual beli ini? Okey, iaitu pelanggan puas. Maksudnya
bila kita amalkan adab-adab jual beli dengan jujur, amanah, barang yang baik semua, jadi pelanggan atau pembeli ni dia akan puas ketika berbelanja. Seterusnya mendapat redha Allah, disukai pelanggan, masyarakat harmoni, okey, perpaduan terus berkekalan, mendapat pahala dan keuntungannya pada hari akhirat. Itulah antara kelebihan adab berjual beli. Okey, akibat mengabaikan adab jual beli, kalau kita tak amalkan adab-adab ini, apa akibat yang kita akan dapat? Keburukan yang kita akan dapat iaitu perniagaan rugi, pelanggan tak suka. Kalau dah tak sedap, macam mana orang nak suka? Jadi bila orang tak suka, orang tak datang, jadi tak ada orang membeli, rugilah. Jadi tutup perniagaan, jadi kita akan rugi. Dicemuh masyarakat. Banyak sudah sekarang viral di mana di TV, di mana semua. Masyarakat ni sentiasa komen, jadi berhati-hati. Jadi sentiasa jujur dan amanah tadi. Okay? Kalau kita tak amalkan, kita akan dicemuh oleh masyarakat, dicaci maki oleh masyarakat. Terusnya permusuhan berlaku. Bila ada penipuan, mulalah nak bergaduh. Kau menipu, tak jual dengan baik, barang tak kualiti, dia bergaduh. Itu akan berlakunya pergaduhan. Jadi musnahlah ukhuwah juga pergaulan. Hubungan ni akan musnahlah, akan jadi renggang hubungan bila kawan sama kawan, bila kena tipu, jadi kawan dah tak percaya, jadi hubungan dah tak terjaga. Inilah maksudnya musnah ukhuwah. Okey, tiadalah berkat, tidak berkatlah kalau kita menipu apa semua, memang tak berkat. Dan akan diazab di akhirat, diazab. Okey, bila kita tak mengamalkan, kita menipu, jujur, ada unsur-unsur riba tadi, jadi kita akan diazab dengan api neraka Allah di akhirat kelak. Mungkin di dunia dia tak balas secara terus, mungkin ada juga yang balas secara terus. Bila balas terus di dunia, mungkin ada peluang untuk bertaubat lah. Kalau sudah tak ada peluang taubat dan di akhirat baru dapat pembalasannya, jadi kita akan merasa api neraka yang pedih lah, yang kita tak boleh digambarkan. Sedangkan api di dunia pun kita kena pun dah, kita dah susuh tiup-tiup sudah, apalagi api di api neraka Allah. Okay? Jadi sentiasa kita amalkan adab-adab jual beli supaya kita jauh daripada akibat-akibat ni dan kesan-kesan bila kita tidak amalkan yang buruk-buruk berlaku. Okey, sebagai pengajaran, sebagai nilainya, berniagalah dengan jujur dan amanah kerana ia membawa keberkatan dalam rezeki. Itulah tajuk kita tadi, carilah keberkatan dalam jual beli. Okey. Kita teruskan pada surat 180, baca dan hayati. Okey, dengar Ustaz baca. Khalifah Umar radhiyallahu anhu sering meronda pada waktu malam untuk melihat sendiri masalah rakyatnya. Semasa Saidina Umar meronda, beliau berhenti di sebuah rumah usang yang didiami seorang wanita penjual susu bersama-sama anak gadisnya. Beliau telah mendengar perbualan antara ibu dan anaknya. Campurkanlah air ke dalam susu untuk jualan kita hari esok, kata ibu kepada anaknya. Tidakkah Khalifah Umar telah melarang berbuat demikian? Balas anaknya. Sesungguhnya engkau berada di tempat yang tidak dapat dilihat oleh Khalifah Umar. Jawab ibunya pula. Walaupun Khalifah Umar tidak melihat, namun Tuhan Khalifah Umar tetap melihatnya, iaitu Allah lah yang sentiasa melihat. Balas anaknya dengan lembut. Perbualan antara ibu dan anak gadisnya itu sangat terkesan pada diri Khalifah Umar. Beliau terharu dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terdapat dalam kalangan rakyatnya yang
mantap imannya dan akhlak mulia. Maksudnya apa di sini? Walaupun ibunya ingin menipu, tapi anaknya tetap berlemah lembut bagi tahu pada ibunya supaya jangan buat begitu, kerana walaupun Khalifah Umar atau pemimpin Umar ni dia tak tengok, tapi Allah tengok. Dan dia tahu, anak dia ni tahu bahawa ada azab yang akan menunggu di akhirat kelak yang amat dahsyat sekali. Jadi dia tak mahu berlaku begitu pada ibu dan dia sekali. Jadi dia cara lemah lembut bagi tahu ibunya supaya jangan berbuat sedemikian. Jadi berjuallah dengan elok. Jadi sebagai pemimpin Umar ni dia bersyukur kerana ada walaupun tak nampak dilihat orang, tapi iman ini yang iman kita yang menjaga kita. Bila mantap iman kita, keyakinan kita teguh, jadi kita akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang terlarang ini. Seperti menipu dalam berjual. Contohnya jual susu tadi, dia nak letak susu tambah air lah. Jadi mungkin banyaklah susu bila tambah air kan, tapi tak pekat dan tak kualiti. Jadi itulah menipu. Okey. Jadi jangan buat sedemikian. Kalau ada berlaku sedemikian, bagilah nasihat dengan cara lemah lembut lah, dan bagi tahu apa kesannya. Bagi tahu akibatnya tadi yang Ustaz dah ajar tadi, akibatnya apa. Okey. Sebagai rumusan, amalkan jual beli selaras dengan tuntutan Islam. Amalkan jual beli selaras dengan tuntutan Islam agar mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Kita nak mendapat keberkatan ni bukan saja di dunia. Keberkatan di dunia ni banyaklah. Mungkin kita kaya, ataupun kita sedang semakin murah rezeki, perniagaan kita semakin berkembang dan mendapat keuntungan yang banyak. Lebih-lebih lagi di akhirat kita akan dapat kebahagiaan dan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah murid-murid, sampai di sini saja. Kalau tak faham, ulang balik, dan mungkin ada yang kurang faham daripada Ustaz sampaikan dalam video ini. Nanti kita akan jumpa di sekolah tak lama lagi. Okey, tanyalah apa yang tak faham, mungkin ada terkurang di situ. Okey, sebelum nak jawab kuis, pastikan ulang balik video supaya kamu boleh ingat, hafal apa itu adab-adab dia dan kelebihan serta akibat dalam jual beli. Okay, sebab nanti Ustaz akan bagi kuis supaya kamu jawab dengan baik dan betul supaya dapat markah penuh lah. Supaya Ustaz boleh rekod markah kamu untuk akhir tahun nanti. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada Ustaz. Selamat beramal dan jaga adab dalam kehidupan seharian supaya kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.